Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, berjumpa kita hari ini sekali lagi dalam kelas RBT Cikgu Jun. Okey, untuk pagi ni kita akan sambung pelajaran kita semalam. Masih lagi di dalam reka bentuk dalam perniagaan. Okey, yang mana kita lebih fokus kepada pemasaran. Okey. Sebelum saya mulakan untuk hari ini, kita imbas kembali apa yang dah kita belajar semalam. Okey, kita tengok. Nyatakan. Okey, ini soalan saya. Nyatakan kaedah reka bentuk pengiklanan. Nyatakan kaedah reka bentuk pengiklanan. Okey, ingat semula. Okey, saya harap kamu mesti ingat. Okey, kaedah reka bentuk pengiklanan ada 7. Iaitu matlamat produk, penyampaian fakta, kenyataan merangsang, perbandingan keluaran, demonstrasi, gambar pegun, kiasan dan ibarat. Okey, ini yang telah kita pelajari semalam. Okey, daripada kaedah reka bentuk pengiklanan ini, hari ini kita akan lihat pula apa yang akan kita belajar hari ini. Hari ini kita akan lihat 3.14 iaitu kita perlu memilih satu kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai untuk memasarkan produk yang dihasilkan dan kamu akan dinilai dengan TP4. Bermaksud daripada 7 kaedah reka bentuk pengiklanan tu kita akan pilih yang mana kaedah yang sesuai untuk memasarkan produk yang akan kita hasilkan. Jadi, cara yang paling mudah untuk kita pilih, untuk kita tentukan kaedah reka bentuk pengiklanan mana yang sesuai adalah, sebelum tu, kenapa kita perlu memilih kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai? Ada sebabnya. Sebab ataupun ia kerana, yang pertama, untuk memastikan matlamat produk sampai kepada pengguna. Untuk memastikan maklumat produk kita sampai kepada pengguna. Yang kedua, kaedah reka bentuk pengiklanan yang sesuai juga dapat memastikan reka bentuk imej baharu yang tersendiri. Kita dapat hasilkan reka bentuk imej yang tersendiri. Bukannya kita buat copyright. Dan yang ketiga, kenapa ia penting adalah untuk membezakan suatu produk dengan produk pesaing yang lain. Kita nak bezakan produk kita dengan produk pesaing yang lain. Jadi, untuk memastikan pemilihan itu adalah yang terbaik, kita perlu fikirkan. Kita perlu fikirkan apa kaedah-kaedahnya. So, untuk memastikan kita pilih kaedah reka bentuk iklan yang bagus, yang paling sesuai, kita perlu buat jadual. Bermaksud sebelum kita buat iklan, kita perlu pilih dulu, kita perlu buat dalam bentuk jadual, pilih apa reka bentuk periklanan yang sesuai. Kita ada 7, 7 reka bentuk periklanan. Kalau kita nak promosikan produk kita, kita nak kaedah yang mana? Kita buat dulu dalam bentuk jadual. Ini adalah contoh dia ya. Ini contoh jadual yang boleh kita buat sebelum kita melakarkan iklan kita. Kalau tengok di sini, kita ada kaedah. Kaedah ni maksudnya yang 7 itulah yang mana satu yang kita pilih. Kemudian kita perlu buat penerangan kepada kaedah. Rujuk. Mengapa kaedah itu yang kita pilih ataupun apa tujuan kaedah itu. Kemudian justifikasi. Kita perlu terangkan. Dalam iklan kita, yang mana satu yang kita anggap itu sebagai kaedah pengiklanan yang tertentu. Penerangan bagaimana dan kenapa iklan itu digunakan. Dan kalau kamu tengok di sini, saya letakkan 3. Bermaksud bukan semestinya kita pilih satu sahaja. Untuk promosikan ataupun buat iklan produk kita, kita boleh buat gabungan. Bukan daripada 7 tadi pilih satu saja. Kita boleh buat gabungan. Dan di sini saya nak kamu buat untuk penggabungan 3 jenis kaedah pengiklanan. Ini adalah jadualnya. Kita tengok contohnya.
Okey, contoh jadual pemilihan kaedah reka bentuk pengiklanan bagi produk yang dipilih. Okey. Jadual yang sama, bilangan, kaedah, penerangan, justifikasi. Okey, katakan untuk produk saya nak keluarkan beg jeans. Okey, kaedah yang macam mana yang saya nak guna? Terpulang pada kamu. Okey, kamu nak kaedah macam mana? Kamu ada 7. Okey, kita pilih 3. Katakanlah saya nak pilih kaedah yang pertama, iaitu kenyataan merangsang. Kita kena terangkan dulu, kenyataan merangsang ni apa? Okey, jadi dalam bahagian penerangan, kita akan buat kaedah ini dipilih untuk menarik minat pengguna untuk mengetahui produk dengan lebih lanjut lagi. Okey, dengan lebih lanjut tentang produk. Okey, itu untuk penerangan kaedah merangsang. Okey, kenyataan merangsang. Jadi dalam justifikasi, nak buat yang macam mana? Apa yang kaedah yang merangsang, kaedah kenyataan merangsang itu? Dan semalam saya dah jelaskan, untuk kaedah kenyataan merangsang biasanya kita gunakan tulisan-tulisan. Okey, tulisan-tulisan ataupun ayat-ayat yang agak power ataupun agak kan. Okey, jadi di sini katakanlah saya nak guna perkataan wow, murah, menarik, menawan. Ini merupakan perkataan kenyataan merangsang. Dan ini kita buat dalam ilustrasi. Tulisan tu mungkin besar. Okey, warnanya pun yang lebih terang dan sebagainya. Ini untuk beg jeans ya. Okey, ini kaedah yang pertama. Bermaksud ada kaedah, ada penerangan, ada justifikasi ataupun apa yang kita nak buat. Okey, kaedah yang kedua mungkin saya nak pilih gambar pegun. Kenapa pilih gambar pegun? Menunjukkan kepada pengguna tentang produk kita. Maksudnya gambar produk itu mesti ada. Itu gambar pegun. Contohnya kat sini. Okey, gambar foto beg yang dipaparkan dalam iklan bertujuan untuk perkenalkan. Gambar yang statik mengenai gambar beg itulah. Okey, so ini justifikasinya. Dan mungkin kaedah yang ketiga yang saya nak pilih adalah kaedah penyampaian fakta. Kaedah penyampaian fakta ni maksudnya apa? Okey, kaedah ini untuk menyampaikan fakta yang tepat tentang kegunaan produk tu. Okey, contoh maklumat atau fakta mengenai beg jeans. Okey, dapat disampaikan dengan lebih jelas. So, bermaksud saya telah membuat satu pemilihan kaedah reka bentuk. 3 kat sini saya nak. Yang lain pun boleh, tapi seperti yang kita dah bincangkan semalam, pemilihan ini perlulah sesuai dengan jenis produk. Di sini produk yang saya ada adalah beg jeans. Okey, selepas saya pastikan apa kaedah yang saya nak, maka saya akan buat percambahan idea ataupun perkembangan idea. Saya mula melukis. Okey, melukis iklan-iklan tu lah. Bukannya melukis produk lagi. Produk masa tu dah siap. Okey, ini contoh dia. Okey, idea satu mungkin beg saya. Okey, beg jeans. Saya letak kenyataan merangsang di sini. Okey, saya letak fakta di sini. Ada penggunaan fakta. Kemudian ada kenyataan juga kenyataan merangsang di sini. Okey, menarik minat. Kemudian saya akan sampaikan fakta kat sini. Okey, fakta-fakta dia lah. Lebih praktikal, tahan lasak, jimat, kos, mudah dibawa. Okey, dan juga saya buat juga maklumat. Ini untuk maklumat supaya mudah dihubungi. Jadi tiga kaedah itu saya gunakan dalam iklan saya. Okey, ini idea yang pertama. Kemungkinan untuk idea iklan saya yang kedua adalah sebegini. Ada warna latar, ada ni gambar pegun. Okey, ni matlamat produk, ini penyampaian fakta macam tadi yang kita bincangkan. Saya guna 3 tadi kan? Okey, so saya letakkan di sini. Kenyataan merangsang di sini saya lebih kepada bukan kenyataannya tapi warna yang lebih terang. Okey, ini mungkin idea saya yang ketiga. Okey, beg jeans. Okey. So sama juga ada matlamat produk, ada penyampaian, ada maklumat dan sebagainya. So saya lukiskan iklan tersebut daripada kaedah yang saya pilih, iaitu 3 kaedah yang saya pilih itu tadi. Okey? So, nanti kalau kamu buat produk juga, kamu kena iklan, beginilah caranya. Okey, beginilah caranya untuk kita tentukan pemilihan iklan yang sesuai. Okey, daripada 3 yang kita dah buat lakaran tadi, kita akan masuk pada step yang seterusnya, iaitu untuk 3.1.5 kita akan analisis kaedah reka bentuk pengiklanan yang dipilih. Okey, kaedah pengiklanan yang dipilih tadi dah kenal pasti, iaitu kaedah kenyataan merangsang, maklumat dan juga apa tadi satu lagi saya lupa.
Okey. So, untuk ni kamu juga dinilai dengan TP4. Okey, seterusnya ya. Okey, untuk memastikan ciri-ciri pengiklanan berkesan, dia mesti ada ciri-ciri yang tertentu. Okey, yang pertama adalah kreatif. Kreatif di sini adalah gabungan ilustrasi dan perkataan yang menghasilkan daya penarik dan memberi kesan psikologi. Bila orang tengok, dia tertarik dengan kita punya produk. Okey, kreatif. Okey, contoh iklan di sini adalah kekuatan gigi apabila menggunakan ubat gigi. Okey, tengok sikit contoh untuk video ni. Ini nak menunjukkan kekuatan gigi bila menggunakan ubat gigi ni. Okey. Membantu menambah kalsium semula jadi untuk gigi yang lebih kuat. Sekuat ini, Gigi saya pun boleh jadi kuat. Colgate baru dengan Amino Power untuk kekuatan gigi yang menakjubkan. Okey, iklan ini kreatif. Okey? Okey, seterusnya, ciri yang kedua, ciri yang kedua adalah memberi impak. Iklan tersebut mesti memberi kesan kepada orang yang nak melihat. Dia terpukau. Okey, nak tahu dengan lebih lanjut lagi mengenai produk kita. Okey, contoh iklan yang saya beri di sini adalah iklan Febreze. Okey, tengok. Ada barangan rumah yang tidak boleh dicuci setiap hari. Sebab itu saya gunakan Febreze dengan Downy. Ini adalah untuk mengetahui orang nak tengok apa kekuatan produk ni. Yang tinggal harum segar Downy. Untuk kesegaran Downy pada barangan sukar dicuci. Febreze. Okey. So, ciri yang kedua memberi impak. Ciri yang ketiga, ada barangan rumah yang tidak boleh. mesej yang jelas. Mesti ada mesej, okey? Kalau produk tu, contoh saya bagi kat sini, ni bukan iklan Dettol iklan Kerry Junior So, apa mesej dia? Okey, untuk perlindungan dan kesegaran. Okey, tengok contoh di sini. Perhatian ejen, saya ada misi penting untuk kamu semua. Bakterium jahat dan kuncu-kuncunya mesejnya jelas. Dengan Kuman. Cherry Backbuster, Okey. kita akan hancurkan Baik, mereka. dia nak hancurkan kuman ini, beri perlindungan dan kesegaran. Okey. 99.9% kuman. Bertindak segera dengan Cherry Backbuster. Okey, cukup sampai situ saja. Tak boleh banyak. Okey, seterusnya ciri ataupun ciri yang keempat lah ya adalah Perhatian ejen, maklumat yang tepat. Okey, maklumat yang diberi tu mestilah betul. Jangan tipu. Okey, contoh di sini adalah maklumat mengenai makanan berkhasiat. Okey, maklumat yang diberikan tepat. Memang kalau makan dapat rasa kenikmatan produk tersebut. Ini beras perang untuk Nestem Nestem Brown Rice baru. Rasai kenikmatan sebenar yang terhasil dari alam semula jadi. Okey, cukup. Ciri yang keempat, maklumat yang tepat. Okey, ciri yang seterusnya adalah mudah diingat. Okey, kita gunakan gabungan ilustrasi, tema, slogan supaya orang mudah ingat. Nampak saja orang dah tahu. Contoh ini bukan milik Malaysia boleh ya. Ini adalah Malaysia Prihatin. Gabungan dia. So, ciri iklan yang berkesan adalah mudah diingat. Dan yang terakhir, unsur unik dan tersendiri. Okey, contoh saya beri di sini adalah contoh untuk iklan Malaysia Airlines yang menggunakan permainan tradisional sebagai simbolnya iaitu wow. Okey. So, bila kita dah tahu dia punya ciri, maka kita buat analisis. Okey, ini contoh tadi ya, contoh iklan tadi 1 2 3 ni. Okey, so untuk ciri-ciri iklan tu kita nyatakan semua di sini dan kita tengok satu persatu. Iklan mana yang okey, contoh kreatif. Satu ni kreatif ke tidak? Kalau ada kita rightkan. Okey, yang kedua ni kreatif ke tidak? Kalau ada right. Okey, 3 ada right. Okey, kalau tak ada kita pangkahkan. Okey, pangkah. Ini saya tak buat tanda kat sini. Pangkah. Jadi bila semua dah kita lihat, unsur-unsur tadi semua kita dah lihat, kita jumlahkan. Bila kita jumlahkan, okey, contohnya kat sini reka bentuk iklan 1 4. Reka bentuk iklan 2 5. Okey, reka bentuk iklan 3 6. Jadi kat sini mana yang banyak? Tentulah reka bentuk iklan yang ketiga. Jadi, iklan mana yang kita nak buat adalah iklan yang ketiga. Ini bermaksud analisa kaedah reka bentuk pengiklanan produk. Okey, so saya harap kamu faham sedikit untuk penerangan saya hari ini. Yang tak ikut classmate saya, sila pastikan kamu faham dan buat latihan yang telah saya sediakan. Okey, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.